Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Daniel bin Muhammad Zainuddin, nombor metrik 077873. Saya dari kumpulan ketiga, yang mana kumpulan ketiga ini terdiri daripada 7 ahli kumpulan. Kami ke-77 akan kupaskan tajuk kejadian manusia menurut perspektif Al-Quran dan juga sains bagi subjek ilmu wahyu dan sains. Seterusnya kita pergi kepada persoalan. Persoalan pertama, bagaimanakah terciptanya Nabi Adam AS? Persoalan kedua, bagaimanakah kejadian manusia menurut Al-Quran? Persoalan ketiga, bagaimanakah pula kejadian manusia menurut sains? Dan persoalan yang terakhir, bagaimana dengan teori Darwin yang menyatakan manusia merupakan hasil daripada evolusi? Baik, kita pergi pula kepada objektif kajian. Objektif yang pertama, meneliti tafsiran-tafsiran Al-Quran berkaitan dengan proses penciptaan Nabi Adam AS. Objektif yang kedua, mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Objektif yang ketiga ialah menganalisis bukti ilmiah yang menyokong penciptaan manusia dari perspektif sains. Dan objektif yang terakhir ialah mengkaji tentang proses penciptaan manusia menurut teori Darwin. Nama saya Muhammad Firdaus Ahmad bin Safi Mustamam, nombor matriks 08231. Seterusnya kita akan membincangkan tentang proses penciptaan Nabi Adam AS. Proses penciptaan Nabi Adam AS ni mempunyai 6 peringkat. Yang pertama adalah peringkat turab, yang kedua adalah peringkat tin, peringkat ketiga adalah peringkat tin lazim, peringkat yang keempat adalah peringkat salsal min hamaim, peringkat yang kelima adalah peringkat salsal tanfakhar, peringkat yang ketujuh adalah peringkat ruh. Nabi Adam AS ini adalah bapa kepada umat manusia di bumi ini, dan baginda juga merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebelum baginda turun ke bumi, baginda tinggal di syurga untuk beberapa tempoh. Tapi setelah baginda melanggar perintah daripada Allah SWT, iaitu baginda telah memakan buah dari pohon terlarang, iaitu buah khuldi. Okey, kita pergi ke proses penciptaan Nabi Adam AS. Pertama ialah dicipta dari pelbagai jenis tanah bumi, iaitu turab. Firman Allah SWT, "Inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Yang bermaksud sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah lalu, berfirman kepadanya, "Jadilah engkau," maka jadilah ia. Surah Al-Imran ayat ke-59. Maksud tanah di dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW, iaitu dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Lalu anak keturunan Adam datang sesuai dengan kadar tanah. Di antara mereka ada yang berkulit merah, putih dan hitam. Dan di antaranya pula ada yang ramah, sedih, keji dan baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Terdapat rahsia yang tersirat dari penciptaan manusia yang pelbagai warna dan sifat kerana kepelbagaian penciptaan Adam dari pelbagai jenis tanah dunia. Maka dengan itu lahirlah manusia yang mempunyai perbezaan rupa kulit, sifat dan tabiat semula jadi, dan pelbagai lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya peringkat yang kedua, iaitu dicipta dari tanah liat. Peringkat seterusnya, selepas diciptakan dari berbagai jenis tanah ini, maka tanah tersebut dicampurkan dengan air hingga menjadi tanah liat. Sebagaimana firman Allah SWT, "Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin." Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Surah As-Sa' 71 ayat 31. Proses ini boleh diumpamakan seperti pelbagai jenis tepung yang diadun dalam satu bekas. Kemudian tepung tersebut ditambahkan dengan air hingga menjadi tepung tersebut menjadi pejal. Seterusnya peringkat yang ketiga, iaitu dicipta dari tanah liat yang pekat, tinul lazim. Setelah pelbagai jenis tanah tadi dicampurkan dengan air, dalam beberapa tempoh selepas itu terhasillah tanah liat yang pekat, yang menjadikan ia sebagai peringkat ketiga daripada penciptaan Nabi Adam AS, yang menjadikan ia kukuh. Firman Allah Ta'ala, "Fastaqtihim ahum asyaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tin lazim." Maksud, maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Surah As-Saffat ayat 11.
Peringkat yang keempat ialah dicipta dari tanah liat yang kering, yang hitam, salsalin min hama'in. Seterusnya, tanah liat pekat tadi berubah menjadi tanah liat yang kering, yang berwarna hitam, yang diberikan bentul oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surah Al-Hijr ayat ke-28. Peringkat yang kelima ialah diciptakan dari tanah liat yang dibakar, salsalin kal fakhar. Firman Allah SWT, khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Maksudnya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Surah Ar-Rahman ayat ke-14. Di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan perumpamaan tanah liat kering seperti tembikar. Bukanlah bermaksud Nabi Adam AS itu berbentuk seperti tembikar selepas proses pembentukan peringkat keempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan salsalin kal fakhar adalah tanah liat yang dibakar sebagai salah satu proses pembentukan ciptaannya yang berasal dari tanah. Seperti pembuatan tembikar yang bermula dari tanah liat kemudian dibentuk dan dikeringkan. Maka untuk menguatkan lagi struktur tembikar tersebut, kebiasaannya ianya akan dibakar untuk menghasilkan tembikar yang berkualiti tinggi dan kukuh. Peringkat yang terakhir adalah peringkat yang keenam, iaitu ditiupkan roh. Bila telah selesai penciptaan tersebut, maka Allah meniupkan roh yang membangkitkan Nabi Adam AS ini sebagai manusia yang bernyawa, dan Allah SWT ini memerintahkan makhluk lain untuk sujud padanya. Firman Allah SWT, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفِخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maksudnya, maka bila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud padanya. Surah As-Sa' ayat yang ke-72. Demikianlah proses dan peringkat penciptaan Nabi Adam AS sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah SWT melalui kalam Al-Quran. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu unsur kejadian manusia menurut Al-Quran. Unsur kejadian manusia ni ada 3, iaitu air, tanah, roh. Air ini adalah merupakan sumber utama untuk menjadikan setiap makhluk, bukannya sahaja manusia tetapi adalah haiwan dan sebagainya. Seterusnya tanah. Tanah ini adalah sumber yang kedua untuk dijadikan makhluk yang bernama manusia. Seterusnya roh. Roh iaitu dalam penciptaan manusia, roh adalah unsur yang terakhir yang diletakkan dalam penciptaan jasad manusia, seperti mana yang dijelaskan dalam surah As-Sajdah. Proses penciptaan manusia ini ada 6, iaitu proses nutfah, alaqah, mudghah, izam dalam, nash'ah khalqan akhar dan nafkhur ruh. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu nutfah. Nutfah ini berlaku setelah selesai persenyawaan dan percampuran air mani dalam rahim wanita. Seterusnya proses yang kedua iaitu alaqah. Alaqah ini ialah darah beku. Masa proses ini berlaku iaitu hujung minggu pertama sehinggalah minggu keempat. Telur yang dinamakan oleh lelaki itu akan tertanam pada dinding rahim wanita. Seterusnya proses mudghah. Mudghah ini proses pembentukan segumpal daging, iaitu yang berlaku pada bermula minggu keempat hinggalah minggu kelima selepas berlakunya alaqah. Okey. Seterusnya izam dalam, iaitu tulang dan otot. Masa berlaku proses ini iaitu bermula pada minggu kelima hingga minggu ketujuh, iaitu proses ini berlakunya pembentukan tulang mendahului pembentukan otot. Seterusnya proses nash'ah khalqan akhar, iaitu berlakunya pada minggu ke-8 pada bulan ketiga. Semua tulang janin terbentuk dan kukunya mula tumbuh. Kuku bayi tersebut mula tumbuh. Dan baki proses untuk baby itu tumbuh anggota badan. Maknanya proses ini adalah proses untuk bayi, seseorang bayi itu tumbuh anggota badan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Seterusnya proses yang last sekali iaitu nafkhur ruh, iaitu peniupan roh. Masa peniupan roh ini ialah selepas 40 hari, iaitu proses di mana Allah meniupkan roh di dalam badan baby tersebut. Masa ini terbentuk organ tubuh dan terbentuknya organ seks. Seterusnya perkembangan bayi bukan secara fizikal semata-mata, akan tetapi bayi tersebut sudah pun mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya Muhammad Iqbal bin Kamal Zaman, nombor menteri 077433. Baiklah, kita akan
pergi kepada tajuk kejadian manusia menurut perspektif sains. Kejadian manusia menurut perspektif sains mempunyai 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra-embryonik, tahap kedua tahap embryonik, dan tahap ketiga adalah tahap fetus. Seterusnya adalah tahap pra-embryonik. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah sekumpulan sel yang kemudiannya membenamkan diri mereka pada dinding rahim yang disebut sebagai dinding uterus. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri membentuk 3 lapisan, iaitu lapisan ektoderma, mesoderma, dan juga endoderma. Baiklah, tahap yang kedua adalah tahap embryonik. Pada tahap kedua ini berlangsung selama 5 minggu setengah. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embryo. Kenapa disebut sebagai embryo? Kerana ia bermaksud sebagai pertumbuhan ataupun pembesaran. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Baiklah, kita pergi kepada tahap fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan di bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus yang menyerupai manusia, seperti wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjutan hingga minggu kelahiran. Seterusnya kita akan masuk pada topik teori Darwin, yang mana kita nak mengupas sedikit tentang topik ini. So persoalannya, adakah betul manusia ini berasal daripada monyet? Alright, yang pertamanya adalah setiap makhluk yang ada pada muka bumi ini akan mengalami kematian atau kepunahan jika makhluk itu dan spesiesnya tidak mampu bertahan hidup terhadap seleksi alam. So sebagai contohnya, kita tengok haiwan-haiwan yang ada kat bumi ni lah. Kita tengok haiwan-haiwan seperti harimau Malaya, yang mana mereka kehidupan mereka diancam. Mereka sekarang diambang kepupusan. Kerana apa? Sebab seleksi alam yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Contohnya seperti pembalakan yang menyebabkan mereka kehilangan rumah. Sebab tu mereka terjejas dengan kehidupan mereka dan mereka hampir pupus. Seterusnya adalah makhluk hidup termasuk manusia berasal dari makhluk sel satu yang kemudian membelah diri dan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. So Darwin juga ada orang kata menyatakan bahawa makhluk hidup ini berasal daripada sel satu yang tunggal, yang mana sel ini akan berpecah-pecah menjadi banyak lah. Di mana kita tengok sekarang daripada sel satu itu muncul makhluk-makhluk lain seperti kita lah, manusia lah, binatang, tumbuh-tumbuhan. So seterusnya adalah manusia dan monyet memiliki nenek moyang yang sama yang hidup dalam masa yang lalu yang sangat jauh. So inilah persoalan dia, adakah betul kita ni berasal daripada nenek moyang kita monyet, ataupun kita ni berasal daripada orang lain ke apa ke kan? So basically manusia ataupun kita mengikut teori Darwin adalah berasal daripada nenek moyang yang sama dengan monyet. Kita bukan berasal dari monyet, tapi nenek moyang kita dengan nenek moyang mereka sama. Daripada nenek moyang mereka kita akan berpecah-pecah lah. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan kita manusia ni berasal daripada Homo heidelbergensis ataupun yang mana Homo heidelbergensis ni dia akan mengeluarkan 2 lagi anak, iaitu Homo sapien dan juga Neanderthal lah. Itu sekadar pengertian, tapi nak kata yang kita ni dia nak menceritakan bahawa kita ni berasal daripada nenek moyang yang sama dengan monyet, tapi kita bukan berasal dari monyet. Baiklah, seterusnya rumusan proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Kesimpulannya, proses kejadian manusia melalui Al-Quran dan sains ini terbagi kepada 2 teori. Yang pertama, teori barat dan teori Islam. Melalui teori barat, seperti teori Darwin yang mengatakan manusia ni berasal daripada keturunan monyet yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Pada mulanya, teori ini dipercayai, namun akhirnya telah menimbulkan keraguan, mana keraguan itu sendiri telah dilalui oleh golongan intelektual dan tidak relevan lagi. Sebaliknya, adapun teori Islam seperti di dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah menciptakan manusia ni daripada tanah untuk menyembahnya dan menjadi hamba-Nya. Jadi hanya teori Islam saja yang masih relevan dan terbukti sehingga kini.
Oleh itu manusia dianggap mulia serta sebaik-baik kejadian di atas muka bumi ini. Allah juga telah melantik manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini dengan diberikan tanggungjawab serta tugasan, yang mana tanggungjawab serta tugasan itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab, supaya kita ni tidak dipandang hina oleh masyarakat. Bagi memikul tanggungjawab ini, pemantapan akidah serta pengisian rohani juga adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan serta tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita juga seharusnya menghargai serta mensyukuri nikmat dan darjat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kerana kita ni adalah sebaik-baik kejadian dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini saja perbincangan kami tentang proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan perspektif sains. Mudah-mudahan pembincangan ini memberi faedah serta manfaat kepada anda semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.